Okey, saya Cikgu Zafarul. Okey, awak boleh panggil saya Cikgu Zaf. Okey, saya akan mengajar subjek sains untuk kelas 2 beta pada tahun ini. Hai. Okey, apa khabar semua? Okey, hari ini kan kita akan belajar pendidikan Islam. Okey, mari saya perkenalkan diri saya. Mari. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap kamu semuanya sentiasa sihat sejahtera dan cikgu harap kamu telah bersedia untuk belajar dengan norma baharu. Assalamualaikum Ustazah dan kawan-kawan. Nama saya Alisha Elina binti Amin Musyidin. Kamu boleh panggil saya Isha atau Alisha. Selamat berkenalan. Setiap kali menjelang sesi persekolahan, ibu bapa lah yang paling sibuk. Tapi tahun ni lain sikit ceritanya, tiada sesi bersemuka. Tapi murid atau pelajar perlu menjalani pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR secara dalam talian. Perkara pertama, kena ada capaian internet dan perlu ada komputer riba ataupun laptop. Ramai yang merungut di zaman COVID ni, pendapatan dah lah terjejas. Macam mana nak sediakan semua keperluan tu? Ini yang akan kita bincangkan dalam topik at 7 minggu ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Midi Saleh dalam satu lagi episod Topik at 7. Minggu ini, sana sini kecoh orang bercakap mengenai PDPR. Rasa tidak puas hati, keluhan dan kemarahan diluahkan hingga ke platform media sosial. Dan sebelum saya membincangkan lebih lanjut mengenai isu panas ini bersama tetamu kita saksikan dulu laporan yang disediakan berhubung isu terbabit. Bagi ibu bapa yang mempunyai anak ramai, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR yang dilaksanakan mulai Rabu lalu mendatangkan kesulitan dalam kalangan mereka. Terutamanya masalah gadget tidak mencukupi selain komputer riba atau telefon bimbit yang mereka ada masih menggunakan spesifikasi lama. Namun di sebalik permasalahan itu, ada yang hadir menghulurkan bantuan. Antaranya pendakwah bebas Abid Liu yang bermurah hati membeli 100 tablet untuk dihadiahkan kepada pelajar daripada golongan memerlukan. Bagi kumpulan penggerak ibu bapa dan komuniti wilayah persekutuan, bantuan sama sedang diusahakan mereka bagi memastikan pelajar daripada golongan kurang berkemampuan boleh meneruskan PDPR dan seterusnya tidak ketinggalan dalam arus pendidikan semasa pandemik COVID-19 ini. Kami menyediakan satu bukan platform membawa masuk seorang supplier ni ataupun yang boleh menyediakan gadget-gadget, okey, daripada Lenovo dan juga daripada Dell, okey. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, kita offer pada ibu bapa yang kurang mampu yang ni, gadget-gadget ni, komputer ni boleh disewa. Okey, boleh disewa, harga dia sebanyak RM80 sebulan, okey. Jadi bermakna yang tak mampu tu mungkin boleh sewa just untuk start off supaya mereka tak tertinggal, okey, dalam alam pembelajaran. Sehingga kini, projek pemberian komputer riba ini sudah dimulakan di Pusat Pendidikan Daerah PPD Keramat dengan sebanyak 300 pemberian komputer riba dan gadget diberikan. Jelasnya, projek ini akan diteruskan secara meluas di PPD Bangsar Pudu serta Sentul dalam masa terdekat. Itu tadi antara inisiatif bagi meringankan beban mereka yang terkesan dengan pelaksanaan PDPR. Baiklah, kita terus bersama tetamu kita minggu ini, Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia NUTP, Encik Aminuddin Awang. Assalamualaikum, Encik Aminuddin. Waalaikumsalam. Apa khabar, Encik Aminuddin? Baik-baik, alhamdulillah. Jauh di Kota Baru, Kelantan dengannya ya? Ya. Baiklah, Encik Aminuddin, kita terus ke soalan pertama kita pada malam ini. Encik Aminuddin melihat rungutan ibu bapa mengenai capaian internet dan kesukaran menyediakan gadget yang sesuai untuk anak-anak ini. Apabila kita bercakap tentang pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun PDPR,
saya dapati sebahagian besar anggota masyarakat di sana mengaitkan dengan capaian internet, dengan pemilikan gadget. Tetapi kita perlu sedar bahawa pemilikan peranti dan juga capaian internet itu adalah sebahagian saja daripada proses pengajaran dan pembelajaran di rumah. Kerana kalau kita meneliti apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun home based learning ini, sebenarnya pemilikan peranti, capaian internet bagi membolehkan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku dengan berkesan itu bukanlah satu-satunya syarat bagi menjayakan pengajaran dan pembelajaran di rumah ini. Kalau kita melihat kepada PDPR ini, sekiranya ibu bapa yang tidak ada kemampuan dalam aspek pemilikan peranti dan juga capaian internet, masih ada lagi beberapa tahap dalam aspek pengajaran ini yang boleh mereka ikuti. Yang mana guru selain pada ini, cara online ini, kita kategorikan dia sebagai pengajaran secara segera, iaitu guru mengajar secara langsung ataupun real time dengan menggunakan platform-platform yang telah ditetapkan yang mampu dicapai. Sekiranya murid tidak mampu untuk memiliki peranti, tidak ada capaian internet, masih ada lagi tahap-tahap lain, iaitu tidak segera ataupun asynchronous, iaitu masih lagi murid-murid perlu mempunyai peranti, tetapi sekiranya alat mereka itu terpaksa berkongsi ataupun alat itu terpaksa menunggu ibu ataupun ayah mereka pulang dari tempat kerja baru mereka nak boleh mengikuti pelajaran, masih ada pada tahap kedua, iaitu tidak segera, iaitu murid hanya memberi maklum balas terhadap apa-apa yang diajar oleh guru hanya apabila mereka mempunyai kesediaan. Dan tahap yang ketiga adalah secara offline. Offline itu adalah yang dikatakan sebagai tidak perlu menggunakan capaian internet dan juga pemilikan peranti. Contohnya sebagaimana ada sekarang itu TV pendidikan ataupun guru telah membuat jadual untuk murid-murid ataupun ibu bapa hadir ke sekolah bagi mendapatkan bahan-bahan pengajaran, dan dalam masa jadual yang dijanjikan mereka akan hadir semula ke sekolah untuk memulangkannya. Dan ini merupakan 3 tahap yang mana boleh dilakukan proses PDPR itu berasaskan kepada orang panggil kesediaan murid. Jadi saya rasa tidak ada isu dalam bab ini, dan jadi sehubungan dengan itu proses ini dapat dijalankan. Apa yang penting, berilah saja masa kepada guru. Okey, Encik Aminuddin, sebelum kita teruskan lagi diskusi kita pada malam ini, apa kata kalau kita ikuti reaksi pelajar yang bakal mengambil peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM tahun ini? Jadi, kalau ada satu kelas tu, saya tengok kelas kemis tu. So, tengah-tengah kelas kemis, kawan saya ajak main game. So, saya pun main kat game. Pak, sebab kita duduk dalam bilik seorang-seorang, parents semua kat bilik lain, kawan semua tak ada kat situ. So kita tak rasa motivasi, kita tak nampak orang lain tengah belajar. Bagi saya, kadar macam betapa banyak kadar penyerapan ilmu tu daripada luar tu, daripada cikgu-cikgu tu nak masuk ke belajar, sangatlah sedikit. Lepas tu, bila dia nak masuk ke SPM, contohnya saya, kalau saya dah masuk sekolah nanti, saya yakin dan percaya yang saya tidak akan bersedia untuk SPM. Kalau di rumah, kita mempunyai 2 tanggungjawab, iaitu sebagai seorang anak dan juga sebagai seorang pelajar. Jadi sebabkan kita ada 2 tanggungjawab yang berlainan, mungkin susah untuk beberapa orang pelajar untuk membahagikan masa bila nak tolong mak ayah, bila kita nak fokus study. Jadi hal ini akan membuatkan seorang pelajar itu terbeban dan terasa susah untuk catch up ataupun follow dengan online class. Dan kekangan yang kedua adalah kekangan masalah internet. Hal ini adalah merupakan satu perkara yang amat saya terasa geram sebab mungkin ada beberapa orang pelajar yang sudah mempunyai semangat untuk menjalani online kelas, tapi sebabkan kekangan internet
Mereka tidak boleh akses kepada kelas online ataupun join Google Meetings, Teams, Microsoft ataupun Zoom. Pembelajaran secara online tidak efektif untuk menyediakan seorang pelajar itu untuk SPM. Bagi saya mengambil perkara ini sebagai positif sebab belajar melalui online kelas ni dan semasa di rumah sangat efektif bagi saya sebab dia dapat memberikan saya motivasi supaya saya terus untuk belajar tanpa membuang masa dan selain itu dia juga membuatkan saya to keep myself busy on something good other than tengok movie ataupun tidur dan sebagainya sebab dekat rumah kan. Dan apa yang saya cuba cadangkan adalah saya harap agar guru-guru dan pelajar juga, terutamanya sekali pelajar lah, agar belajar secara berkomunikasi secara dua hala. Dia memang berbeza daripada physical class tetapi cuma perbezaannya adalah melalui skrin. Jadi kalau kita buka kamera dan juga voice, cikgu-cikgu boleh tahu kita punya prestasi dan pelajar itu sendiri boleh make themselves belajar apa yang diorang patut belajar dan tidak dapat elakkan diri diorang daripada buat perkara lain di belakang kamera. Betul kata adik itu tadi. Dan mungkin cadangan itu ada benarnya. Baik, bercakap mengenai kualiti pembelajaran. Encik Amiruddin, dari aspek fokus, kefahaman dan penyampaian itu sendiri, ada yang meragui keberkesanannya. Mungkin Encik Amiruddin boleh komen sikit. Ramai orang yang berpandangan bahawa dan mereka mengharapkan impak daripada PDPR ini sama sebagaimana pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Tetapi kita mesti faham bahawa dalam proses PDPR ini banyak kekangan yang akan timbul dan waktu untuk proses ini juga tidak sama sebagaimana bersemuka di sekolah. Dalam yang dikatakan PDPR ini, kita tidak semestinya sepanjang tahun kita akan mengikuti proses PDPR ini. Dan apabila tiba masanya nanti, apabila keadaan COVID sudah agak reda dan sudah pastilah sekolah akan dibuka semula, dan pada masa itu murid-murid boleh terus memulakan pengajaran semula. Dan dalam tempoh PDPR ini, guru-guru akan mencerahkankan mana-mana topik yang sesuai untuk proses PDPR dan mana-mana topik yang memerlukan secara bersemuka, memerlukan amali di sekolah. Yang topik-topik tersebut akan dilaksanakan apabila sesi sekolah secara bersemuka akan dilaksanakan nanti. Saya rasa dalam hal ini berilah kepercayaan kepada guru kerana guru di Malaysia ini adalah guru yang terbaik dan dengan kemahiran yang ada, saya kira guru-guru mampu menyelesaikan segala permasalahan yang timbul. Impaknya memang berbeza sebenarnya, tapi kita perlu beri peluang kepada guru-guru untuk merealisasikan PDPR ini terlebih dahulu. Betul Cik Amiruddin? Ya. Berilah ruang pada guru. Baiklah, kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini. Kembali bersama kami di Topik at 7. Antara yang paling terkesan sudah tentunya lah pelajar yang bakal menduduki SPM dan PT3 yang memerlukan lebih perhatian. Dan kali ini kita lihat pula pandangan ibu bapa yang terpaksa berdepan dengan kekangan gadget yang terhad dan waktu bekerja. Bagi Alina Abdul Rahim, 46 tahun, perhatian yang lebih terpaksa diberikan kepada dua anaknya yang akan mengambil SPM dan PT3. Meskipun tinggal di kawasan bandar dan tidak mengalami masalah capaian internet, masalah lain pula disuarakan beliau. Kita memang ada timetable, ada schedule timetable. Tapi kadang-kadang terpaksa refer juga. Kadang-kadang budak tu dah masuk daripada kelas tu pukul 11.30 macam tadi, tiba-tiba tersengkak, tak boleh masuk. Daripada 11.30 sampai 12, waiting. Kelas habis 12.30. Dia tak masuk kelas langsung. Jadi, kita hanya boleh inform dalam WhatsApp mengatakan kelas tu anak saya tak dapat hadir, tak dapat masuk. Sebab dia tengah waiting lah. Jadi, connectivity pun is a problem.
Alina berkata kemahiran guru dalam menggunakan peralatan IT juga harus dipertingkatkan. Ini termasuk mempelbagaikan pengajaran secara dalam talian. Saya juga meninjau gelagat ibu bapa yang mempunyai anak di sekolah rendah. Menurut Datin Sri Muzrina Mustafa, mendisiplinkan anaknya untuk mengikuti sesi PDPR antara cabaran buat beliau. Morning as usual memang I kena kejut dia bangun tidur. Kalau tak kejut memang you dah manja kan, dah terlepas lama sangat cuti. So I dah bagi dia semua jadual, dah print semua untuk dia. So 8.30 hingga 12.30 dia dah tahu dia ada kelas. Cuma kita ni sebagai parents memang you kena kejutkan anak-anak lah. Dia saya untuk jaga tu memang tarik nafas panjang lah. Kalau macam kita ibu sebagai anak sekolah rendah, tak semuanya anak tu faham. So ibu kena kadang jadi singa kat rumah. You minta maaf. Memang sebenarnya you kena jerit, you kena cakap apa you perlu buat. You have to remind them. Tambahnya, meskipun anaknya Zara Ishal Alif Aiman 10 tahun yang bersekolah di Sekolah Kebangsaan Bukit Damansara sudah mahir menggunakan aplikasi Google Class mahupun Zoom, pemantauan tetap dilakukan agar anaknya lebih fokus. Yang jelas, kaedah PDPR ini bukan saja menguji kesabaran ibu bapa, guru ataupun pelajar dalam kemahiran mengadaptasi. Inilah masanya kerjasama di antara ibu bapa dan guru diperkuat dalam melaksanakannya tanpa menuding jari mencari salah mana-mana pihak. Sesungguhnya, pembelajaran awal itu bermula dari rumah. Izzati Rizan melaporkan. Ken Zara, Ken, are you okay? Yes, Auntie. Kita kat sini pun dah ready dah, Zeti. Okey, baiklah. Kita teruskan dengan soalan berikutnya. Tentang keupayaan murid ataupun pelajar itu sendiri untuk menyesuaikan diri dengan pelaksanaan PDPR. Apa pandangan Cik Aminuddin? Kita hanya memulakan PDPR ini hanya lebih kurang pada bulan April tahun 2020. Dan pada masa itu kita dapati memang banyak permasalahan yang timbul kerana pada masa itu guru-guru belum didedahkan ilmu tentang bagaimana untuk menguruskan kelas secara maya, dan murid-murid juga pada masa itu belum lagi, kebanyakannya belum pernah mengikuti kelas-kelas secara maya ini. Dan daripada pengalaman lalu, jadi pada tahun ini pihak guru sudah pun lebih bersedia bagaimana untuk berhadapan dengan sesi PDPR pada tahun 2021 ini, kerana daripada awal mereka sudah menjangkakan bahawa PDPR ini akan menjadi satu elemen penting dalam pendidikan di negara kita pada tahun 2021 ini. Jadi kita dapati seluruh sekolah yang ada di negara kita, 10,200 lebih sekolah yang ada di negara kita ini telah pun membuat persiapan rapi. Dan di pihak guru kita tidak sangsi akan komitmen mereka, cuma di pihak murid kita dapati adanya kekangan sebagaimana yang dibincangkan tadi dalam aspek pemilikan peranti dan juga capaian internet. Dan seperti yang saya nyatakan tadi bahawa dengan beberapa peringkat prosesnya, iaitu segera, tidak segera dan offline itu, saya yakin bahawa pada tahun ini dengan komitmen tinggi dan persiapan rapi daripada guru-guru kita, proses PDPR akan menjadi lebih baik daripada tahun lepas. Dan cuma yang penting saya mengharapkan kepada ibu bapa di luar sana, berilah kerjasama kepada ibu bapa. Dan sekiranya ada sebarang permasalahan yang timbul, selalulah berhubung dengan guru-guru mata pelajaran, kerana guru-guru ini akan sentiasa bersedia untuk memberi apa-apa bantuan yang diperlukan bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran di rumah ini berjalan dengan lancar. Sebelum kita sambung lagi borak sampai sini, kita ikuti dulu pandangan mereka yang terkesan dengan PDPR ini, dan selepas itu topik ke-7 berat sekali lagi. Jangan ke mana-mana. Persediaan perlu ada internet yang stabil, kemudian kena pastikan ruangan pembelajaran itu selesa. Kekangan sudah semestinya daripada segi internet lah. Terkadang sambungan kurang memuaskan
dan tak semua juga yang mampu ada gadget. Dan bagi saya kekangan tu persekitaran lah yang agak bising, tak mampu nak kawan. Sesi PDPR untuk anak saya tahun 1 sudah pun bermula, tapi masih lagi menerusi media WhatsApp ataupun Telegram. Menurut kata cikgu sekolah, pihak Kementerian Pendidikan belum menyediakan email ID untuk anak saya menjalani PDPR secara Google Meet. Pada pendapat saya, PDPR ni bukan mudah, tapi ia bukan pertama kali terjadi. Jadi sepatutnya pihak Kementerian Pendidikan telah memperhalusi perkara ini secara holistik sebelum ia dilaksanakan. Arahan serta video tutorial yang lengkap memang ada diberikan oleh cikgu kelas, tapi ia memerlukan penglibatan penuh 100% daripada ibu bapa untuk membantu anak-anak mereka. Anak saya 6 orang yang belajar, jadi ada sikit kesukarannya kerana pertama, rangkaian liputan internet yang agak terhad, kadang ada, kadang tak. Lepas tu, yalah, kalau 6 orang nak modal gadget dan apa semua agak sukar lah. Tetapi untuk kali ini saya telah mempersiapkan sebuah PC dan 2 buah handphone saja untuk anak saya yang 6 orang. Dengan kosnya pun agak tinggi, di mana data yang seorang yang sulung tu satu hari je memerlukan 5GB. 5GB. Belum adik-adik dia yang sekolah menengah yang akan menghadapi SPM pada hujung tahun ni, dan juga yang sekolah menengah berdua orang dan lain-lain sekolah rendah. Ia agak menyulitkan dan menyukarkan lah kepada kami. Okey, sebenarnya memang tak praktikal lah pada saya ya, sebab PDPR ni dia tak ada human touch. Sebab anak saya bila dia nak tanya soalan, contohlah ada soalan dalam chat tu kan, dia tanya, lepas tu kadang-kadang kawan-kawan dia ramai dah tanya soalan, jadi dia punya soalan tu dah jadi ke atas. So macam cikgu pun tak tahu reaksi anak-anak macam mana. Anak-anak ni mengantuk ke, minat ke. Kalau dalam kelas, cikgu boleh tahu. Pengajian juga kita dapati tidak cukup masa kerana setiap hari cuma sejam saja ada pengajian online. Kita dapati itu tidak cukup. Kerana kalau kita tengok kalau di sekolah dia belajar 4 jam, tapi sekarang cuma 1 jam sehari. Jadi saya dapati pembelajaran tidak cukup untuk anak-anak. Anda masih bersama kami di Topik at 7. Jika tadi kita dah dengar dari pihak ibu bapa dan pelajar, apa kata kalau kita dengar pula pandangan dari tenaga pengajar tentang cabaran untuk mereka mendidik secara dalam talian? Ketika PDPR dilaksanakan, guru-guru juga berfikir tentang bagaimana untuk menjadikan pembelajaran ini sebagai sesuatu yang menghiburkan ataupun edutainment. Dan ini menjadikan cabaran kepada para guru pula. Guru-guru kena tengok macam mana nak buat supaya pendidikan ini menjadikan lebih seronok. Guru-guru terpaksa bekerja keras untuk explore bahan-bahan di atas talian ataupun di luar talian dalam kita menghidangkan bahan-bahan tersebut kepada para pelajar. Kita tak boleh melaksanakan apa jua seperti sebelum ni, iaitu pengajaran secara tradisional. Sekarang ni, mahu atau tidak mahu, guru-guru terpaksa menambah tugas-tugasan mereka, menjadikan bebanan kerja ini sangat banyak kerana mereka perlu mengubah cara pendidikan terdahulu kepada cara pendidikan yang lebih baru. Walaupun dia bagus, tetapi bebanan kerja, keperluan interaktif, keperluan untuk follow up, keperluan untuk monitor dalam mereka memastikan pelajar-pelajar ini faham apa yang telah diajar. Contohnya, mereka juga terpaksa buat grup lain di luar kelas untuk membincangkan tentang topik-topik tersebut menggunakan beberapa platform seperti WhatsApp, Telegram, juga Facebook group. Encik Aminuddin masih lagi bersama kami di talian. Encik Aminuddin, ramai dekat luar sana yang merungut sekarang ni, tak berpuas hati dengan pelaksanaan PDPR. Tapi, adakah mereka pernah memikirkan tanggungjawab yang dipikul oleh guru-guru dalam isu ini? Sedikit komen mengenai isu ini, Encik Aminuddin. Kalau kita melihat kepada
komen-komen di media sosial. Antara benda yang cukup menggurui hati guru ialah dikata guru makan gaji buta, guru tidak ada komitmen. Tetapi sebenarnya dalam menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran ini, cabaran guru adalah lebih besar berbanding dengan apabila mereka mengadakan pengajaran bersemuka di sekolah. Jadi dalam hal ini banyak masalah yang timbul. Antaranya adalah guru tidak boleh untuk mengawal pelajar apabila mereka mengadakan pembelajaran secara online. Dan begitu juga apabila guru-guru membuat pengajaran secara offline, iaitu guru-guru meminta supaya ibu bapa hadir ke sekolah untuk mengambil bahan-bahan yang orang panggil diletakkan di sekolah mengikut jadual. Ramai yang tidak hadir dan ramai juga yang tidak orang panggil menyiapkan tugasan yang diberikan oleh pihak guru. Dan guru juga dilemparkan dengan tambahan bahawa guru tidak mengajar hanya kerana guru menghantar video-video yang mereka ambil, yang mereka saring, yang mereka pilih yang sesuai untuk bahan pengajaran kepada anak-anak mereka. Kerana mereka mengharapkan guru hanya membuat segala-galanya. Tetapi dalam proses PDPR ini, sebagaimana saya sebutkan awal tadi, bahawa banyak kategorinya yang mana penghantaran video kepada murid itu adalah termasuk dalam pembelajaran tidak segera, iaitu murid boleh memberi maklum balas hanya apabila kesediaan. Dan ini adalah antara kekagan dan juga cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru. Dan kita pun baru 3 hari berada di dalam persekolahan tahun 2021 dan berhadapan dengan PDPR ini, dan berilah ruang kepada guru sekiranya ada mana-mana kelemahan untuk mereka menambah baik apa-apa yang perlu. Dan saya percaya dengan komitmen tinggi dan kemahiran yang ada pada guru-guru, proses pengajaran ini akan menjadi lebih baik selepas ini. Encik Aminuddin, sebelum kita mengakhiri diskusi kita malam ini, soalan terakhir kita ya. Pada pandangan Encik Aminuddin sendiri selaku Presiden NUTP, adakah keperluan untuk mengadakan insentif khas kepada guru memandangkan bebanan yang digalas oleh mereka pada masa ini amat mencabar ni? Sedikit pandangan. Dalam proses PDPR ini, guru bekerja dari rumah dan mereka menggunakan segala kemudahan yang ada yang mereka miliki sendiri bagi menjadikan proses pengajaran mereka berjalan dengan lancar. Mereka menggunakan data internet mereka sendiri, mereka menggunakan peranti dan juga komputer mereka sendiri, mereka semuanya menggunakan hak mereka sendiri. Tetapi guru tidak orang panggil tak kisah tentang semua itu. Tetapi pada masa yang sama, saya mengharapkanlah, kami di pihak NUTP mengharapkan agar pihak kerajaan dapat memberikan beberapa insentif, antaranya adalah rebate bagi guru-guru yang membeli komputer, laptop dan mana-mana peranti bagi urusan pengajaran dan pembelajaran, dan juga diberikan plan khas bagi pemilikan data internet bagi membolehkan proses pengajaran dan pembelajaran guru ini berjalan dengan lebih baik. Itu antara yang dimohon oleh kami di pihak NUTP untuk guru-guru. Baiklah, terima kasih Encik Aminuddin Awang, Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP, kerana sudi bersama-sama dengan kami dalam topik 7 minggu ini. InsyaAllah kita jumpa lagi Encik Aminuddin. Okey, insyaAllah. Bagi memastikan tiada pelajar yang tercicir, Kementerian Pendidikan KPM sentiasa berusaha memperkasa TV pendidikan yang kini bersiaran selama 9 jam sehari di beberapa stesen televisyen dengan pendekatan bersesuaian. Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razidin berkata, menghargai pandangan dan saranan pelbagai pihak, KPM mewujudkan kembali TV Pendidikan pada 6 April tahun lalu sejurus pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pertama 18 Mac tahun yang sama.
Menerusi akaun rasmi Twitternya, beliau berkata TV pendidikan konvensional disiarkan semula bagi membantu murid yang tidak mempunyai akses internet atau peranti sesuai untuk mengikuti kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Pada ketika ini, TV pendidikan bersiaran selama 9 jam sehari, iaitu 2 jam di TV OK, 4 jam di Astro Tutor TV dan 3 jam di NTV 7. Menurut kicauan itu, TV pendidikan yang mula bersiaran di televisyen konvensional pada 1972 telah dipindahkan kepada kaedah secara dalam talian melalui EduWeb TV pada 1 Mac 2008 dan tidak lagi disiarkan di saluran televisyen konvensional bermula 1 Januari 2009. Mulai sekarang ni, it's a new norm, okay, ibu bapa tolonglah ambil cara dengan anak-anak dan tanyalah anak-anak. Sekurang-kurangnya pun kalau di rumah tu anak bangun tidur ke sebelum tidur ke, tanya besok ada kelas tak online, ada pukul berapa. Sebab kanak-kanak ni sekarang ni semua tahu, saya rasa nationwide semua tahu yang budak-budak sekarang siang tidur, malam berjaga. Tanyalah semua ibu bapa. Semua mempunyai, bukan masalah cabaran dekat situ. Sebab COVID-19 ni. Nak salahkan dia orang pun tak boleh nak salahkan dia orang juga sebab aktiviti. Jadi bermakna kalau dah bermulanya contohnya PDPR ni online, cikgu-cikgu dia kena lebih berinovasi dan dia lebih kreatif. Macam mana nak tarik budak-budak ni. PDPR, satu solusi terbaik Kementerian Pendidikan dalam memastikan penyampaian pendidikan anak-anak tetap diteruskan. Setiap sesuatu yang berlaku dalam hidup ini ada cabarannya. Jadi tak perlu tuding jari, tak perlu meroyan di media sosial, tak perlu jadi seperti anjing menyalak bukit. Kerana di hujungnya nanti, pendidikan anak-anak tetap perlu kita utamakan. Jadi sama-sama kita harungi kepayahan norma baharu ini demi kesejahteraan generasi akan datang. Kembali seperti biasa minggu depan, hari dan waktu yang sama dengan topik yang lebih panas dalam Topik at 7. Saya Midi Saleh. Assalamualaikum dan selamat malam.